wasahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang ke majlis meraih keberkatan dengan Al-Quran Anjuran Kap Sahabat Tercinta Al-Quran yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Nazri Imam Masjid Negara serta para jemaah sahabat pecinta Al-Quran muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya Zaihan, moderator anda pada petang ini. Diingatkan para jemaah sekalian untuk menjaga adab sopan dengan menutup aurat serta berada di dalam keadaan wudu walaupun kita berada di dalam majlis secara maya bagi meraih keberkatannya. Ikhlaskan dan betulkan niat kita untuk sama-sama mencari redha dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan mic di-mute atau di-offkan dan pastikan kamera dalam keadaan tertutup agar tiada sebarang gangguan bunyi dan suara semasa majlis sedang berlangsung. Marilah kita sama-sama ikuti bacaan surah Al-Waqiah dan tadabbur surah Al-Jin yang terkandung penjelasan tentang hakikat kejadian jin yang juga sebenarnya merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita nantikan kupasan terperinci daripada Al-Fadhil Ustaz Nazri. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan majlis petang ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalathah. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusadda'una 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون
فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-12 surah Jin. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Jin, ayat yang lalu, terutamanya ayat yang 11, ayat 10, kita dapat tahu bahawa jin begitu teliti dalam memberikan gelaran kepada kelompok dan golongan tertentu. Ataupun jin begitu berhati-hati, terutamanya berkaitan dengan kejadian-kejadian alam. Kan ayat 9, dia kata wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i
Dulu kami biasa lepak dekat situ untuk mendengar-dengar konon-konon kalau ada berita dari langit. Faman yastami'il an, sekarang kami tak lagi begitu, tak dapat mendengar begitu kerana yajid lahu shihabar rasada, ada peluru berpandu api yang boleh mengejar kami ataupun api menyala yang tunggu untuk merejam kami. Wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami tak tahu kenapa dia jadi begitu. La nadri asyarrun urida biman fil ardi, adakah suatu keburukan dikehendaki, suatu keburukan bakal terjadi terhadap siapa yang ada di bumi. Am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Tuhan mereka berkehendak untuk memberi petunjuk ke atas orang-orang yang ada dekat muka bumi. Syaitan, jin, dia tidak mensifatkan sesuatu yang buruk itu, walaupun sangkaan yang buruk kepada Allah, kepada Rabb. Kan ayat 10 ni ada sebut pasal Rabb kan. Dia tak kata la nadri asyarrun urida la nadri rabbuhum asyarrun urida biman fil ardi. Dia tak sebut Allah yang berkehendak sesuatu yang buruk di bumi, tak. Sebab bila sebut tentang keburukan, dia letak dalam bentuk majhul ataupun dia letak dalam bentuk pasif tanpa disebut siapa yang nak, siapa yang berkehendak. So bila berkaitan dengan kebaikan, rasyada, kebaikan, dia associate ataupun dia letakkan nama Tuhan di situ, Rabb. Kita dah lalui tentang keperluan kita melihat perkataan Rabb tu dalam bentuk bagaimana. Kan ada 5 tempoh hari. Bila disebut Rabb ni, dia berkaitan dengan Malik, berkaitan dengan Sayyid, berkaitan dengan Murabbi, berkaitan dengan Qayyim, dan yang last sekali berkaitan dengan Gifter ataupun Tuhan yang maha memberi. So, jin ni, dia tahu Tuhan dan ketuhanan tu. Cuma lagi dia masih belum dapat maklumat yang sebenar, maklumat yang tepat. Well, dia hidup beratus tahun. Jauh lebih lama tua berbanding kita. Dan dia sudah melalui zaman-zaman itu. Dia tahu apa berlaku pada waktu itu. Dan tak kala Nabi baca Quran, maka dia bila tak kala mereka mendengar, mereka mendapat rasa takjub, rasa terkejut, rasa kagum terhadap Quran, lalu mereka beriman. Kemudian wa anna minna salihun, dan antara kami ada yang soleh. Wa anna minna, dan sesungguhnya ada antara kami as-salihun, yang boleh dikenal pasti kesalehannya, kebaikannya. Ada antara kami yang boleh dikenal pasti kebaikannya. So, boleh dikenal pasti kebaikannya tu, maksudnya bilangannya tu tak banyak. Minority, boleh dibilang. Wa minna, dan sebahagian daripada kami, duna zalik, dan sebahagian daripada kami yang lain dari itu. Duna zalik, yang lain dari itu. Dia tak kata yang lain tu jahat, atau dia tak kata yang lain tu kufur, atau dia tak kata yang lain tu tidak beriman. Tak. Tapi dia menghormati, mengiktiraf kunna tara'iqa qidada. Masing-masing ada jalan yang berbeza untuk dia lalui. Masing-masing menurut jalan dan cara yang berlainan. Dan pernyataan ini sangat sangat berlapik. Sangat berlapik. Dia tidak
membahagikan golongan jin ini seperti mana kita golongan jin baik, jin jahat. Tak, dia tak sebut jahat pun. Dia cuma kata selain dari itu. Ada yang soleh, ada yang selain dari itu. Dan kami masing-masing menghormati jalan yang kami pilih. Masing-masing ikut jalan yang dia selesa. Masing-masing ikut jalan yang, kalau nak beriman silakan, kalau dia tak nak beriman silakan, tanpa ada rasa prejudis dan skeptik. Dan benda ni kita perlu belajar. Kita perlu ambil pengajaran daripada ayat 11. Melihat orang yang berbeza dengan kita sebagai, itu jalan yang dia pilih, aku perlu hormati. Itu jalan yang dia pilih, itu jalan yang dia pilih, aku patut hormati. So, wa anna zananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan bahawa sungguh setelah dia dengar Quran dibacakan, maka yakinlah mereka wa anna zananna allan nu'jizallaha fil ardi, bahawa kita tidak sekali-kali akan dapat melepasi atau melepaskan diri dari balasan Allah di bumi. Setelah didengar Quran yang dibacakan, maka mereka dapat kesimpulan bahawa mereka takkan boleh lari. Allan nu'jizallaha fil ardi. Kami, jin, takkan sekali-kali dapat melemahkan Allah di bumi. Walan nu'jizahu haraba. Dan mereka tidak sekali-kali akan dapat larikan diri dari balasannya. Setelah dia dengar Quran dibacakan tu, mereka sangat yakin bahawa mereka takkan boleh mengalahkan Allah. Nu'jiz, ajaza tu melemahkan. Ajaza melemahkan atau melarikan diri. So, lan nu'jizallaha fil ardi, mereka takkan boleh mengalahkan Allah, melemahkan kekuasaan Allah di bumi, dan selama-lamanya mereka takkan boleh lari menyelamatkan diri. Itu ayat 12. Tuan-puan, adakah manusia rasa seumpama itu? Atau dia rasa bila dia jauh daripada hidayah, maka dia rasa ini hidup aku. Tak ada siapa boleh kontrol aku. Aku nak bebas sebebasnya. Kita ada satu masalah besar bila berkaitan dengan perkataan hamba ataupun abdun. Perkataan hamba ataupun abdun. Problem besar kita ialah bila perkataan hamba digunakan, sebab Allah guna nama Rabb. Rabb ni Tuhan. Dan Rabb ni dia ada pasangan. Istilah Rabb tu, dia perlu ada pasangan. Pasangannya apa? Hamba. So, bila ada Rabb, dia perlu ada abdun. Bila ada Tuhan, dia perlu ada hamba. Bila kita jumpa perkataan Rabb, dia berkaitan dengan abdun. Cumanya, cara kita menerima perkataan hamba ini yang jadi masalah. Kerana sepanjang pengalaman kita, sepanjang pengalaman manusia yang pernah hidup zaman berzaman, tercatat dalam sejarah, dan kita sendiri mengetahui daripada dapatan-dapatan sejarah, bahawa istilah hamba ini merujuk kepada satu bentuk kehidupan yang tidak bebas. Dipaksa, hina. Kan, istilah hamba ni merujuk kepada kehidupan yang tidak bebas, dipaksa, hina, tertindas. Itu hamba. Lalu,
perkara terbaik yang perlu diberikan kepada hamba, okay? Perkara yang paling baik untuk kita lakukan kepada hamba ni ialah dia perlu dibebaskan dari tuan. Kan? Kalau dia tu jadi hamba, dia perlu dibebaskan dari tuan. Dia perlu merdeka. Dia perlu bebas daripada tuan. Barulah dia bahagia. Barulah dia berjaya. Barulah dia gembira. So, kerana fahaman itu yang kita imani, fahaman itu yang kita faham, lalu ramai orang yang tak nak jadi hamba kepada Allah. Sebab dalam minda dia, hamba ni tak bahagia. Terpaksa ikut perintah Allah. Kalau tak ikut, masuk neraka. Bukankah itu bentuk doktrin yang salah? Itu bentuk doktrin yang salah. Maka orang-orang yang liberal merasakan, kita perlu bebaskan manusia daripada perhambaan ni. Walau apa pun. Walau pada siapa pun. Maka bagi dia, inilah masanya untuk kita ketengahkan konsep hak asasi manusia. Manusia perlu bebas. Manusia perlu boleh pilih apa yang dia nak buat. Tak ada siapa boleh kontrol. Walau agama. Nampak tak? Konsep hamba. Sedangkan, tuan-puan, menjadi hamba Allah sebenarnya membuat sangat bebas. Kita boleh pilih apa bentuk baju pun yang kita nak buat tanpa terikat dengan fashion orang tu, fashion orang ni, jenama itu, jenama ini, tanpa kisah apa orang nak cakap, tanpa kisah color block tak color block, yang penting patuh syariat. Kita bebas nak makan apa, lauk apa, tanpa kisah orang nak kritik ke nak apa, yang penting patuh syariat. Kita bebas nak ikut gaya hidup macam mana, yang penting patuh syariat. Kita tak terikat dengan culture. Culture yang manusia bina atau culture yang manusia cipta. Apa? Adat resam, culture. Kalau dulu seluar bell bottom, kemudian ada seluar skinny, rambut panjang, ada satu masa rambut gonjeng kan. Rambut pendek gonjeng, ada rambut botak. Ikut-ikutan manusia. Sedangkan Allah tidak tetapkan apa-apa tentang fashion, tentang pakaian. Yang penting, patuh syariat. Itu je. Malah kita tak perlu buat untuk puaskan hati manusia. Tak. Itu sudah sangat bebas. Cuba tengok fashion dan produk-produk kecantikan. Bukankah kita terikat dengan konsep the whiter the better? Lebih putih lebih bagus. Lebih putih lebih cantik. Sedangkan Allah tak pernah kisah tentang apa pun warna kulit kita. Itu konsep Rabb yang kita perlu faham. Jika tidak, kita terikat dengan dunia. Kita terikat dengan arus yang dunia cuba bawa kita ni. Ramai orang sangat hanyut. Kan kalau seorang doktor pergi kerja, bawa kereta kancil, orang akan pandang skeptikal. Engkau doktor kot, at least pakai Honda ataupun pakai Mazda. Ini kancil. Allah tidak pernah menetapkan apa-apa jenama kereta bagi apa-apa jawatan.
Tapi demi nak jaga nama, image, nak suapkan ego, maka akhirnya perkara-perkara semacam itu menjauhkan kita daripada menjadi hamba kepada Allah. Akhirnya hidup kita ikut-ikut. Jiran sebelah rumah kahwinkan anak 20,000. Hantaran. Kendurinya kena dekat dewan. Maka kita laki bini doktor, laki bini engineer, takkan nak kahwin yang simple-simple, kenduri bagi nasi ayam kunyit. Akhirnya kita pun bergolok bergadai hanya untuk kenduri yang sementara, 1-2 hari, tetapi untuk kelangsungan hidup si anak ini, kita serahkan apa daripada engkau lah nak hidup. Sedangkan duit kenduri itu dijadikan modal untuk dia bina hidup baru. Itu lebih sejahtera. Nampak tak? Itu konsep Rob. Dan sekarang jin sedang mengajar kita. Jin sedang mengajar kita bahawa kita takkan boleh mengalahkan Allah. Takkan boleh melemahkan. Takkan boleh melarikan diri dari dia. Takkan boleh lari daripada syariat Tuhan ni. Takkan boleh. Ayat 12. Dan ayat 13. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bi. Tatkala kami mendengar hidayah, kami terus beriman dengannya. Faman yu'min bi rabbihi. Siapa yang beriman dengan Tuhannya? Fala yakhafu bakhsa wala rahaqa. Dia takkan rugi. Dan dia takkan susah. Bukan langsung hidup dia tak susah. Tak. Kesusahan itu tidak menyusahkan dia. Bukan dia takkan rugi. Kerugian itu tidak mengakibatkan dia makin rugi. Tak. Fala yakhafu, dia tidak takut rugi. Wala rahaqa, dia tidak takut susah, sukar sebab dia tahu Rob dia, master dia, Rob dia akan protect. Rob dia akan bertindak jadi murabbi, pastikan tumbesaran dia, pastikan perkembangan hidup dia. Rob dia bersifat sayyid, in charge terhadap apa yang dia buat. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Siapa yang beriman dengan Tuhannya, maka dia tidak akan merasa bimbang akan kerugian dan dia tidak akan rasa bimbang jika ditimpa sebarang kesusahan. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan sesungguhnya sebahagian daripada kami ada yang muslim dan ada yang qasit. Qasit ni menyeleweng. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Ada yang muslim berserah diri, ada yang qasit menyeleweng. Faman aslama faulaika taharrau rasyada. Maka siapa yang Islam, dia tak sebut mukmin, dia sebut Islam. Siapa yang aslam, siapa yang Islam, mereka adalah taharrau. Mereka berlari, berusaha sungguh-sungguh untuk dapatkan rasyada. So, sebagian kami ada yang Muslim dan ada yang tergelincir. Ada yang menyeleweng.
Siapa yang Muslim, siapa yang Islam, maka dia bersungguh-sungguh untuk dapat menurut jalan yang benar atau mencari jalan yang benar. Wa ammal qasitun, siapa yang menyeleweng, fakanu li jahannama hataba, mereka bakal jadi bahan bakar di neraka Jahannam. Mereka bakal jadi bahan bakar di neraka Jahannam. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan kalaulah wa allaw istaqamu, kalaulah mereka istiqamah 'ala tariqati, atas jalan ini, la asqainahum, sudah tentu kami turunkan buat mereka ma'an ghadaqa, hujan lebat kepada mereka. Oh, untuk turun hujan lebat, kalau dalam surah sebelah Allah sebut pasal apa? Nabi Nuh ajak mereka istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum. Istighfar pada Tuhan. Tapi di sini istiqamah atas jalan. Istiqamah konsisten atas jalan. Atas jalan agama ini. La asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan turunkan hujan untuk dinikmati. La asqainakum. Kata akar dia saqa. Saqa ni macam bagi minum kepada haiwan. La asqainahum, kami akan sediakan hujan buat mereka, hujan yang lebat buat mereka. Linaftinahum fi. Kerana hujan ini adalah pemberian di dunia, maka pemberian itu perlu kita anggap sebagai ujian. Ujian kita boleh istiqamah atau tidak? Kan kita sedang istiqamah ni atas jalan, istiqamah untuk jadi soleh, istiqamah untuk terus menjadi Muslim yang baik. Lalu Allah beri kita kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Sebab ada yang menanggap bahawa aku dapat kebaikan ni sebab selama ni aku baik. Aku jadi kaya ni sebab selama ni aku sembahyang, selama ni aku puasa. Sedangkan kebaikan yang Allah beri dekat dunia ini bukannya balasan, tetapi ujian. Sama ada kita boleh terus istiqamah atau kita jadi lupa. Dunia bukan tempat menikmati. Dunia adalah tempat ujian. Maka ayat 17 Allah mulakan dengan linaftinahum fi. Allah guna perkataan fitnah. Fitnah ni ujian berat. Ujian besar. Ujian yang berat ialah ujian yang kita tak tahu itu ujian. Fitnah. Dan perkataan fitnah ialah, perkataan asal fitnah ni, fatana, ialah cara ataupun proses untuk memurnikan emas. Proses untuk membersihkan emas. So, emas ni kalau kalau kita nak bersihkan, siram dengan air ke? Tidak. Kita perlu leburkan dan panaskan dia. Panas sampai lebur. Sehingga dia punya kotoran tu
kotoran dia tu akan terasing. Kotoran dia tu akan timbul. Yang pure akan tenggelam. So emas yang suci, yang bersih, untuk bersihkan dia, perlu dipanaskan. Tu fitnah tu. Linaftinahum fi. Ujian berat. Ujian diberi nikmat. Nak tengok kita beristiqamah atau tidak. Maka apa beza sirat dalam surah Fatihah? Kan sababan dalam kahfi dan tarik dalam surah ini. Sirat adalah highway yang lebar, yang lurus, yang bahaya. Sirat ni dia ada unsur bahaya. Sebab tu kita perlu Allah pandu kita untuk lalu jalan tu. Dia bahaya untuk bot-bot kecil. Dia ada bahaya dia dalam sirat ni. Sebab jalan yang besar, jalan yang lurus, ada orang yang laju, ada orang yang slow. Dan kita sangat perlu Allah pandu kita. Itu sirat. Tarik, jalan yang lebih kecil dari sirat. Tarik ni cabang-cabang. Tarik ini digunakan untuk apa? Kumpulan-kumpulan. Daripada tarik ni lah keluar perkataan tarekat. Tarekat. Kumpulan-kumpulan tertentu, dia mengamalkan ibadah-ibadah tertentu dan diyakini ibadah inilah yang boleh bawa dia ke destinasi. Itu tarik. Jalan-jalan cabang. Jalan utamanya sirat. Tarik ni susur keluar. Dan ada lagi satu dalam surah Kahfi, sababa. Sababan ni, kalau kita nak translate, sebab. Sababan ni sebab. Maksud sebab ialah, kalau kita nak merasai sensasinya kenyang, kalau kita nak rasa kenyang, kita perlu makan. Makan itulah penyebab kepada kenyang. Makan itulah penyebab kepada kenyang. Kalau kita nak rasa segar, lepas penat bekerja, nak rasa segar, kita perlu mandi. Mandi itulah penyebab segar. So dalam surah Kahfi, Zulkarnain melalui sebab-sebab, melalui jalan-jalan. So sebab dekat situ maksudnya ialah Zulkarnain kalau dia nak jadi ketua, dia perlu belajar ilmu-ilmu tentang kepimpinan. Kalau dia nak jadi pemerintah yang unggul, dia perlu belajar dari sejarah orang terdahulu, belajar dari pengalaman, belajar buat keputusan. Itu semua sebab. Dan sebab-sebab tu semua Allah sudah sediakan untuk Zulkarnain. Kan Allah lorongkan dia pada usia sekian, dia belajar ini. Pada usia sekian, dia ada pengalaman ini. Pada usia sekian, dia buat ni. Semua perjalanan itu adalah sebab-sebab. Semua perjalanan hidup dia merupakan sebab-sebab yang Allah sediakan untuk Zulkarnain supaya dia jadi pemimpin yang unggul. Itu sebab. Sama macam kita. Kita sedang duduk dekat depan komputer sekarang. Kita sedang duduk dekat depan handphone. Kita sebenarnya ada pengalaman hidup 40, 50, 60 tahun. Semua perjalanan, pengalaman, jatuh bangun, tinggi rendah, sakit, letih, perit, semua tu sebab-sebab sehingga kita boleh dapat duduk depan komputer sekarang. Itu sababa.
jalan yang kita tempuh yang Allah sudah design untuk kita. Lalu bila berkaitan dengan sebab ini, kadang kita bertembung. Kita, saya dan pasangan saya. Kan, puan dan suami puan. Puan punya latar belakang pendidikan, pengajian, keluarga berbeza dengan suami puan. So macam mana kita nak jadikan dua sebab yang berbeza ini bukannya menjadi musuh, tetapi saling bekerjasama. Saling melengkapi. Itu gunanya kita melihat sebab. Memahami tindakan yang orang lain buat, pasti ada sebab. Ada cerita di belakang itu. Maka bila kita faham itu, jalan yang dia dah lalui, kita akan lebih mudah untuk berlapang dada. Kenapa dia berpendapat macam tu? Kenapa dia perangai macam tu? Kerana dia ada sebab, sababa. Jalan yang dia dah tempuh. Cara dia belajar, mak bapak dia, latar belakang dia, keluarga dia, dia punya circle, persekitaran dia. Baru kita boleh berlapang dada. Tu beza sirat, sababa dan tariq. Linaftinahum fi, supaya kami boleh menguji mereka. Wa may yu'rid an dzikri rabbih, siapa yang berpaling. Yu'rid, siapa yang berpaling. Siapa yang berpaling an dzikri rabbih, dari mengingati Tuhan dia. Yaslukhu, salakan jalan. Yaslukhu, kami lorongkan dia. Kan kita pernah dengar orang bersuluk. Salakan melalui. Yaslukhu, kami akan lorongkan dia. Azaban so'ada. Azab yang sangat berat. Azab yang sangat berat. Cuba tengok ayat 16. Kalau mereka istiqamah atas jalan ini, kami akan curahkan ke atas mereka air. Kan? Kenapa tiba-tiba macam tu? Sebab jin tadi bagi tahu kaum dia ada yang Muslim, ada yang muqsid. Ada yang Muslimun, ada yang qasitun. So, yang Islam ni dia bersungguh-sungguh atas jalan hidayah. Grup lagi satu, ammal qasitun, yang menyeleweng ini, maka dia layak masuk Jahannam. Dia layak masuk Jahannam. Kenapa dia layak masuk Jahannam sedangkan dia masih hidup? Al-qasitun ini kalaulah dia istiqamah atas jalan, kalau dah dia istiqamah macam mana Muslim ni, yang bersungguh-sungguh taharru rasyada, yang bersungguh-sungguh mencari dan menurut jalan yang benar, pasti dia akan dapat banyak nikmat dari Allah. Pasti dia dapat banyak nikmat daripada Allah. Akan tetapi perjalanan ini masih jauh. Dan perjalanan ini penuh dengan kacau ganggu dan ujian. So siapa yang lupa, siapa yang berpaling dari ingat Tuhan. Bukankah bila kita sedang bersungguh-sungguh mencari rasyadah, kita akan ada ingatan-ingatan kuat kepada Tuhan, kepada Rabb. Bukankah kalau kita benar-benar sungguh atas jalan ini, kita benar-benar jadi hamba. Tapi kalau dia lupa Tuhan, maka Allah mudahkan dia untuk capai matlamat li jahannama hataba. Akan dapat azab Jahannam yang jadi bakaran di Jahannam, dan azabnya itu azab yang memuncak berat. Memuncak beratnya.
Dan ayat 18. Wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka kamu jangan seru dan sembah siapa pun bersama-sama dengan Allah. Kenapa tiba-tiba sebut pasal masjid ni? Kan? Kenapa tiba-tiba sebut pasal masjid? Kan? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Tuan-tuan, kalimah masjid dia ada dua maksud. Kalimah masjid ni dia ada dua maksud. Pertama, dia adalah zaraf zaman. Yang kedua, dia zaraf makan. Okay, dia ada zaraf zaman dan zaraf makan. Dia ada zaman dan makan. Zaman ni masa. Makan ni tempat. So, lazimnya bila kita sebut masjid, kita punya gambaran, tempat sujud. Sedangkan masjid juga bermaksud waktu untuk sujud. Dia ada tempat sujud dan ada waktu untuk sujud. Itu masjid. So, kalau waktu untuk sujud, dia berkait rapat dengan usaha kita untuk berada atas jalan ini, ala tariqah. Yang taharraw rasyada, bersungguh-sungguh dapat petunjuk. Cara dia, kena pastikan solat 5 waktu. Kena beware ataupun kena beringat terhadap waktu-waktu untuk sujud. Selain daripada tempat sujud, selain daripada masjid yang kita faham, tempat sujud, perlu juga ada ingatan kuat terhadap waktu untuk sujud. Dan satu konsep lagi tentang sujud ni, selain daripada tempat sujud, tubuh badan manusia ini Allah bekalkan dengan anggota sujud. Anggota sujud. So, dia ada waktu untuk sujud. Waktu sujud. Dia ada tempat sujud. Dan sekarang, pada tubuh badan kita ada anggota sujud. Sebenarnya dengan ingatan semacam itu, tuan-tuan, dengan ingatan semacam itu, kita akan lebih mudah untuk ingat Tuhan. Ni, zikri Rabbi. Kita akan lebih mudah untuk ingat Tuhan. Kerana pada tubuh badan kita ni dah ada anggota sujud. Tak mungkin kita berpaling daripada ingatan kepada Tuhan. Sebab kita bawa bersamanya tentang aktiviti sujud ni. Sujud lillah ni. Sujud kepada Allah. Dan kalau kita hidup dengan anggota sujud, sanggup ke kita menyeru, mohon pertolongan, mohon bantuan kepada selain Allah? Maka rupanya formula untuk tidak lupa Tuhan, formula untuk ingatan yang kuat kepada Allah ialah hal ehwal berkaitan dengan sujud. Sama ada waktu sujudnya, sama ada tempat nak sujud atau anggota sujud yang kita carry, bawa bersama kita hari-hari.
Kadang kita terlepas, terumpat orang sana sini. Cuba tengok dahi orang yang kita bawa bercakap, bawa bergosip. Dahi dia tu anggota sujud. Dahi ni anggota sujud. Kenapa kita boleh berubah perangai waktu kita jadi hamba Allah beribadah, kita boleh mampu letak dahi atas tanah. Tapi di luar daripada solat, kita tak teragak. Seolah-olah tak pernah letak dahi ni atas tanah. Kita bertindak luar daripada batas kehambaan. Dan nasihat tentang sujud ni datang dari siapa? Dari jin. Bila sebut tentang masjid, dia mengingatkan kita terhadap ibadah, terhadap sujud kepada Allah. Wow, ini nasihat yang deep, tuan-tuan. Dia bukan saja-saja sebut pasal masjid, tak. Tapi ingatan dia. Supaya dia tetap konsisten. Istaqamu ala tariqah. Konsisten atas jalan. Ingatan yang kuat kepada Allah. Wow. So ayat 18, kita berhenti dulu pada ayat 18. Next kita akan sambung pada ayat 19. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakuduna alaihi libada. Dan sungguh ketika hamba itu berdiri mengerjakan ibadah, mereka hampir menindih satu sama lain. Ini dia cerita waktu dia dengar Nabi tengah baca Quran tu. Kan saya dah sebut tentang diorang memanjat antara satu sama lain. Yakununa alaihi libada. Dia nak tengok apa yang sedang berlaku. Siapa yang baca, apa yang dia baca. So begitulah kita belajar daripada jin tentang konsisten, tentang erti masjid yang sebenar, tentang berusaha supaya tidak lupa pada Allah. Dan akhirnya kita bukan sekadar melihat jin itu sebagai makhluk yang rendah, lebih rendah daripada manusia, tetapi kita melihat makhluk jin itu ada sesuatu yang kita boleh belajar daripada mereka. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Nazri Mustaqim dan semua sahabat pecinta Al-Quran. Semoga dengan perkongsian ilmu ini, marilah kita sama-sama menghayati surah Al-Jin yang merupakan peringatan bagi manusia dan jin untuk terus beriman dan bertakwa dan mengakui keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi atas kesudian Ustaz membimbing kami dan didoakan agar Ustaz sentiasa dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mewakili pihak pengurusan memohon maaf atas barang kesilapan teknikal dan salah bicara dalam mengendalikan majlis petang ini. Sekali yang baik itu hanya dari Allah, segala kelemahan dan kekurangan itu semua datang dari diri saya sendiri. Sebelum menutup majlis, jangan lupa temu janji kita pada pukul 8 malam ini, bacaan surah Al-Mulk dan doa syifa bersama Al-Fadhil Ustaz Kazman bin Kamaruzaman. InsyaAllah sama-sama kita beroleh manfaat. Sekali lagi dijemput Al-Fadhil Ustaz untuk menutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Nazahan. Maaf. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Anu, Puan Sofia, Puan Ramla, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Puan Zalia, Assalamualaikum. Puan Edwin. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Jumpa lagi. Terima kasih Puan Alia, Puan Anum, Puan Aziza, Puan Bibi. Ya, silakan Puan Jamaiah, Puan Kama. Waalaikumsalam Madam. Alhamdulillah, terima kasih Madam Hamisa, Puan Rahma, Puan Robinson,
Puan Rohanum, Puan Rosnaini, Puan Saima, Puan Sanisa, Puan Siti, Ramla, Puan Surya. Terima kasih Puan Zaitun, Puan Zabidah, Puan Zaliha dan Puan Zubaidah. Alhamdulillah. Terima kasih yang turut hadir teruskan.